InsyaAllah kita akan mulakan dalam seminit dua lagi kuliah dalam talian secara online, kuliah maghrib. Jadi siapa yang dah sedia boleh masuk, boleh tolong sebarkan pautan langsung uh, apa untuk semua, sama ada kepada individu per individu ataupun dalam kumpulan-kumpulan media sosial yang ada. Jadi sebelum kita mulakan, dilampirkan di ruangan komen itu pautan yang telah saya pautan playlist YouTube yang memuatkan rakaman penuh 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebanyak 15 siri. Yang sebelum daripada ni kita bacakan buku yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bermula hari pertama berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan 18 Mac sehinggalah 1 April baru-baru ni. Jadi siapa yang terlepas, yang nak mengulangi untuk dengar, boleh dapatkan playlist YouTube pada pautan yang telah saya tinggalkan di ruangan komen, dan boleh tolong sama-sama sebarkan, dan boleh juga kita minta kerjasama tolong subscribe channel YouTube Zuhali Saiman, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, malam ni kita sambung lagi hari yang keempat. Kita membaca kitab Ayyuhal Walad karangan seorang tokoh ilmuwan Islam, iaitulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang juga digelar sebagai Hujjatul Islam. Yang mana kitab Ayyuhal Walad menghimpunkan sebanyak 25 nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, satu malam kita akan membacakan sebanyak 2 nasihat secara harian, insya-Allah tiap-tiap hari jam 8 malam. Sekiranya berlaku perubahan masa kerana ada perkara yang tak dapat nak dielakkan, kita akan maklumkan perubahan masa tersebut. Namun sehingga kini, sejak daripada 2 April sampai 5 April ini, dah 4 hari kita langsung, tidak ada lagi perubahan masa. Alhamdulillah, kita mulakan jam 8 malam, insya-Allah. Baik, kepada sahabat-sahabat, kalau ada masalah pada sudut audio kurang clear, jelas, ataupun pada visual gambaran, boleh maklumkan. Kalau okey pun, nak maklum pun tak ada masalah, boleh respon. Dan saya ulang sekali lagi, saya dah letakkan di ruangan komen pautan playlist YouTube yang menghimpunkan 15 rakaman yang menyentuh kuliah kita sebelum daripada ini berkenaan dengan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Boleh sebar-sebarkan untuk manfaat bersama. Baik, malam ni kita masuk kepada nasihat yang ke-7 dan yang ke-8 di dalam kitab Ayyuhal Walad, wahai anakku yang tercinta. Kita mulakan dengan wasiat nasihat yang ke-7. Boleh komen kalau ada masalah atau ada apa-apa saja soalan pun boleh tinggalkan, nanti kita jawab. Baik, nasihat Al-Imam Al-Ghazali yang ke-7 dalam kitab Ayyuhal Walad, iaitulah dahulukan belajar ilmu yang fardu ain. Kata Imam Ghazali, wahai anakku yang tercinta, apakah hasil yang akan engkau perolehi daripada menghabiskan masa hanya belajar ilmu kalam, yakni perbahasan ilmu tauhid yang dalam-dalam. Yang dalam-dalam, bukannya asas, yang dalam-dalam lagi. Dan juga ilmu khilaf, yakni perbahasan ilmu fiqah yang halus-halus, yang cabangnya yang semakin kita panggil kritis. Dan ilmu tib, ilmu kedoktoran atau perubatan, dan ilmu ad-dawawin wal ash'ar, yakni ilmu yang berkaitan dengan dewan syair Arab,
dan ilmu nujum, yakni ilmu peredaran bintang, dan ilmu arud, ilmu yang berkenaan dengan timbangan syair Arab, dan ilmu nahu dan tasrif, ilmu yang berkenaan dengan kaedah bahasa Arab, selain daripada mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Ini teguran Al-Imam Al-Ghazali. Maksudnya apa? Maksud Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam perenggan ini ialah berlebih-lebihan dan membuang masa mempelajari masalah-masalah yang halus dan perbahasan-perbahasan yang sangat mendalam, sehingga mengakibatkan tidak mempunyai masa yang cukup untuk belajar ilmu yang fardu ain. Jadi kita ni dalam menuntut ilmu, kita kena kenal pasti sesuatu ilmu tersebut. Sebab apa sahaja ilmu yang dipelajari itu bagus. Namun dalam keadaan kita ada terhad pada usia dan juga masa, dan juga pada kepakaran masing-masing. Yang paling penting, apa sahaja kepakaran kita, asal kita ini mengakui sebagai seorang Muslim, maka di sana ada perkara yang dinamakan fardu ain yang setiap individu Muslim wajib pelajari. Tak kisahlah sama ada dia belajar dalam pengajian Islam, pengajian kejuruteraan, pengajian kedoktoran, sains kesihatan, sains perubatan, dan juga apa sahaja ilmu sains sosial, serta dalam pengajian bahasa dan sastra. Tak kisah, selagi mana dia itu dinamakan sebagai seorang Muslim, ada satu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu Muslim, iaitulah yang dinamakan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang Muslim. Manakala satu lagi dinamakan ilmu fardu kifayah, membadai dengan sebahagian yang mempelajarinya, supaya ada orang yang boleh melaksanakan tugas tersebut. Ilmu fardu ain ini ilmu yang basic asas, iaitu berkenaan dengan tauhid, berkenaan dengan fiqh, ibadah seharian, serta berkenaan dengan akhlak dan juga tasawuf, yakni dalam nak memperelokkan dan memperindahkan akhlak kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka kewajipan asas ni adalah setiap individu wajib pelajari dan wajib menguasai supaya dia memiliki satu package identiti seorang Muslim, hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun keterlibatan kita dalam ilmu yang mendalam sehingga menghabiskan masa yang banyak, itu disebut sia-sia oleh Al-Imam Al-Ghazali. Kerana apa? Kerana ilmu ini bukan sekadar untuk diperdebatkan. Yang paling penting, ilmu itu menimbulkan kefahaman siapa diri kita dan memberikan panduan dalam kita nak beramal terhadap apa tujuan kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lihat ramai yang suka pelajar konon-kononnya benda yang bombastik. Akhir sekali apa yang dia dapat hanyalah perbahasan yang tidak berkesudahan. Seumpamanya ilmu khilaf, apabila tak difahami dengan baik dan tak diuruskan dengan baik, maka dia akan bergaduh, sehingga boleh menjadikan pergaduhan yang besar, bahkan boleh menyebabkan hubungan yang kurang baik di antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita berada di dalam bulan Sya'ban, dan di dalam bulan Sya'ban ini antara perkara yang selalu diperselisihkan umat Islam adalah berkenaan dengan amalan menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Kebiasaannya dan umumnya rata-rata tempat di tempat kita ni ada yang buat majlis bacaan Yasin 3 kali. Hakikatnya malam nisfu Sya'ban itu adalah satu hari yang sangat besar, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan memang terdapat kalangan para ulama dan salafus soleh yang terdahulu menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Cuma teknikal masing-masing. Ada yang menghidupkan secara sendirian, ada yang menghidupkan secara berjamaah. Yang penting mereka melakukan sesuatu ibadah, menambahkan amalan kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama ada sendirian, sama ada beramai-ramai, dan apa jua teknikal. Begitu jugalah ada setengah tempat mungkin tradisinya benda yang baik nak diteruskan selagi mana jaga disiplin, tak ada masalah, membaca Yasin 3 kali. Ataupun tak semestinya tidak menjadi kewajipan. Ada siapa yang nak menghidupkan dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir yang lain pun tidak ada masalah.
Tak perlulah sampai kita nak berkhilaf, akhir sekali payah berkhilaf ni, tak payah buat amalan langsung. Bukankah tu rugi? Cuma yang paling penting, apa sahaja ibadah yang kita buat, pastikan berdisiplin, jangan sampai kita melanggar batasan. Sebagai contoh, kalau siapa yang tempat buat majlis bacaan Yasin 3 kali, pastikan bacaan tajwid itu mestilah menjaga tajwid dia. Jangan sampai kita nak kejar 3 kali Yasin itu dapat khatam dalam tempoh maghrib ke isyak, akhir sekali bacaan laju serta tajwid dan hukum hakam bacaannya tunggang langgang. Ini yang kita tak nak. Jadi banyak sangat perkara-perkara khilaf yang kalau tidak diuruskan dengan baik menjadikan kesan negatif terhadap perpecahan kepada umat Islam. Begitu juga nak khilaf apanya berkenaan dengan kunut, bacaan kunut pada solat subuh, fardu subuh. Bagi umat Islam di tempat kita ni yang sudah diamalkan dan ia pun statusnya sunat. Tak payah nak bahas dah lah dalilnya lemah ke apa sebagainya. Tak, dia kena faham dari sudut ada perkara-perkara yang kita panggil cukup memadai dengan amalan yang telah diamalkan sebagai penguat kepada ibadah tersebut. Yang penting ada dalil. Yang paling kita bimbang yang tak bangun sembahyang subuh ataupun bangun subuh gajah, maka itu kurang diberikan penekanan. Sebab itu apabila belajar perkara yang mendalam sehingga mengakibatkan sia-sia waktu hidup dia tadi itu, sebagaimana yang berlaku adalah yang pertama, apabila dia tidak memperlengkapkan diri dia dengan asas ilmu fardu ain yang mana wajib ke atas setiap individu Muslim. Dia belajar berkenaan dengan khilaf yang terlampau banyak cabangnya sehingga kan perkara-perkara asas berkenaan dengan kita panggil ibadah harian dia, semayang dia, puasa dia yang bakal kita berpuasa kejap lagi pun tidak kukuh dari sudut kefahaman dia. Kita pun belajar ilmu kalam yang perbahasan dalam, tapi dalam keadaan perbincangan asas kepada tauhid dan akidah tadi itu tak diperkemaskan, menjadikan perbincangan tadi itu hanya belega kalangan istilah-istilah yang bombastik ataupun yang terawang-awang sahaja. Maka begitulah yang ditegur oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Maka perhatikan mana satu yang perlu didahulukan, mana satu yang menjadi hanya sebahagian yang kita perlu ada supaya memadai dalam pengurusan umat Islam tersebut. Tak pernah juga disebutkan, saya baca dalam satu laman web Syekh Dr. Soqadawi, lama dah lah waktu tu, dalam mencari bahan-bahan tentang fiqh al-awlawiyat, keutamaan. Apabila ramai sangat yang belajar secara mendalam perbahasan khilaf secara cabang dia yang terlampau mendalam, maka mengakibatkan umat Islam ketika itu tidak ada yang memberikan penumpuan terhadap ilmu perubatan, menjadikan dunia umat Islam ketika itu tidak mencukupi. Maka dibincangkan oleh Syekh Dr. Soqadawi, kalaulah ketika itu ilmu kedoktoran dalam nak sambut kelahiran umat Islam kan, perbidanan yang dimiliki kepakaran adalah 1,000 orang doktor kalangan Yahudi bukan Islam. Umat Islam hanya ada 100. Adakah ini sudah memadai maksud fardu kifayah? Mungkin secara asas bila kita sebut fardu kifayah, sebahagian umat Islam dah kuasai pun sudah memadai. Ya, secara asas. Tetapi dalam nak menjadikan dunia Islam ini adalah yang boleh bergantung, boleh berdiri sendiri tanpa bergantung kepada apatah lagi daripada orang-orang yang bukan Islam, menyebabkan umat Islam tadi itu tidak berapa kukuh, maka adakah bilangan tadi nisbahnya itu sudah memadai? Maka sudah pasti tidak. Sebab itu dalam kita belajar ni, yang pertama kita kena tahu fokus utama kita. Yang kedua, kena ada disiplin dalam kita nak belajar. Dan yang ketiganya, kita menguruskan kefahaman kita terhadap permasalahan-permasalahan yang adanya di sana perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Kerana perbezaan pendapat dalam perkara cabang asasnya adalah untuk nak mempermudahkan umat. Jangan sampai perbezaan pendapat tadi itu menjadi azab, yakni menjadi pergaduhan sehingga kesatuan ataupun perpaduan umat tadi itu dirungkaikan disebabkan pergeseran ataupun pertelingkahan dalam penyampaian hujah masing-masing. Sebab itu kita kena jelas dalam hal tersebut. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali
memperingatkan kalaulah berlaku perkara tersebut, maka ia adalah mempersia-siakan umur dengan menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Apa tujuan kita belajar? Adalah kita nak faham tentang Islam. Kenapa nak faham tentang Islam? Supaya kita nak beramal. Kenapa kita nak beramal? Adalah kerana nak turut perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak turut perintah Allah Subhanahu wa taala? Kerana itulah tujuan kita dihidupkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka faham dari sudut asas kepada mana-mana disiplin ilmu, terutamanya perkara yang melibatkan ilmu fardu ain, yang wajib kepada setiap individu Muslim tadi tu mempelajarinya tanpa ada pengecualian. Jangan kata saya ni bukan nak jadi ustaz, saya tak perlu belajar lah. Tak, ilmu fardu ain ni tak kisah awak nak jadi ustaz ke, kerjaya awak nak jadi seorang yang dalam kerjaya bahagian kejuruteraan ke, dalam pereka fashion pereka fashion pemakaian ke, tak kisah. Nah, sebab kalau tidak ada ilmu fardu ain, nanti akhir sekali kehidupan dia tadi tu tak sesempurna mengikut landasan syariat. Contoh, dalam bab bahagian kita panggil bab makanan. Bila dia tak belajar tentang asas ilmu fardu ain, nanti makanan yang dia nak buat tadi tu tak kisahlah halal ke, thayyibah ke, yang penting makanan dia buat untuk keuntungan semata-mata. Maka ini dia akan memberikan pengaruh kepada kefahaman dalam kehidupan kita. Tengok bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, apabila dia menjadi pemerintah, dia membuat rondaan kepada pasar di Madinah. Satu ketika dia buat rondaan, lantas dia mengeluarkan ucapan ataupun kenyataan media dia. Dia kata apa? La yubihu fi suqina illa man qad tafaqqaha illa akala riba sya'a am abah. Tidak boleh ada kat pasar Madinah ini melainkan mereka peniaga-peniaga yang mana telah mendalami ilmu agama, yakni tahu tentang halal haram dalam perniagaan, khususnya muamalat tersebut. Kalau tidak, nescaya urus niaga yang berlaku akan menyebabkan berlakunya makan riba secara rela ataupun secara terpaksa. Hari ini kalau kita nak berniaga, adakah kita belajar sungguh ilmu asas muamalat halal haram? Tak, yang penting dapat lesen niaga dah. Itu yang ada skema-skema tu. Akhir sekali syarikat yang didaftarkan palsu. Kemudian selepas mana target sasaran dalam nak menipu orang, dia pun tutup syarikat tersebut, dia lari. Tak, ada tempat-tempat syarikat yang menipu. Kesian kadang-kadang orang tua kena. Dijanjikan dengan pelbagai bulan dan bintang dari sudut keajaiban dia. Maka bila orang masuk, dia bagi dulu round yang pertama. Hasil daripada konon-kononnya invest pelaburan yang dilakukan. Bila round pertama dah bagi, maka line up yang generasi pertama pun percaya. Disuruhnya cari dia punya rantaian downline dia tadi itu. Maka dia pun cari. Tambah lagi, dia bagi pula pulangan pusingan yang kedua. Maka ditambah lagi sampai apabila dah pusingan ketiga dan keempat dah dapat sasaran objektif yang ditarget dalam nak menipu berapa keuntungan dia, pun lesap. Kesian. Tak, ada kedai. Ada lesen. Tapi benda tadi itu dipohon adalah untuk nak menipu. Kerana apa? Asas fardu ain dia tak ada. Kalau dia belajar sungguh berkenaan dengan akidah, sifat Allah, kan? Maka adakah dia akan berani lagi untuk nak menipu? Dia belajar bab rukun iman. Dia tak percaya kepada hari akhirat? Yang mana di sana adanya syurga dan neraka. Maka bagi mereka yang buat kejahatan, bagi mereka yang menipu, bagi mereka yang buat maksiat melawan perintah Allah, bukankah balasannya ke dalam neraka? Adakah dia tak merasai gerun terhadap neraka Allah? Tak. Jadi ilmu fardu ain tadi itu dia akan mempengaruhi asas pembentukan pemikiran seseorang tersebut, ke mana arah tuju dia. Kalau betul dia menjaga sungguh asas ilmu fardu ain tadi tu, dia pergi kok mana pun selepas daripada ni, dalam bidang kehidupan dia, dalam lapangan kerjaya dia, dia akan menjaga, aku adalah individu Muslim, aku percaya kepada Allah, aku ada akidah, benda yang jahat, benda yang maksiat aku tak boleh nak buat, tolak tepi, walaupun dunia menjanjikan sekian rupa akan kemewahan dia. Asas tadi tu, itu yang menyebabkan berbeza orang yang belajar apa itu iman dan berbeza dengan orang yang belajar bagaimana beriman. Apa itu iman? Boleh sebut, hafal 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Boleh sebut pula apa itu ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Tapi bagaimana nak beriman? Maka itulah yang menjadikan dia ni sebenar-benarnya
faham ke tidak, sebagai seorang hamba kepada Allah yang mana terikat dalam kehidupan dia tadi itu perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak selamat di dunia dan di akhirat, dia akan turut segala perintah Allah. Namun siapa yang mendedahkan diri dia kepada kebinasan akhirat, maka mereka adalah orang yang tidak menurut perintah Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dia. Baik. Sesungguhnya aku telah melihat di dalam kitab Injil Nabi Isa alaihissalam ada sebutkan, mulai seorang mayat diletakkan di atas kerandanya sampai mayat itu diletakkan di tepi kuburnya, Allah Ta'ala telah bertanya kepadanya 40 soalan. Ini dalam kitab Injil. 40 soalan tak ditanya. Yang pertama sekali, soalan yang pertama sekali ialah, wahai hamba-Ku, kenapa engkau sentiasa sepanjang tahun memperhatikan kebersihan tempat pandangan manusia kepadaku, yakni anggota zahirmu? Kenapa dalam sepanjang kamu hidup ni, kamu hanya memikirkan apa manusia kata pada kamu, yakni pada anggota zahir. Zahir ni cantik, Alhamdulillah. Tetapi engkau tidak peduli kepada tempat pandanganku, yakni hati. Tak, maksudnya kita anggota zahir boleh berpura-pura di hadapan manusia sebab nak dapatkan pandangan manusia, puji dia, kata dia bagus. Tapi hakikat dia tadi ni bersifat jahat kerana hati dia tadi itu kotor. Walaupun hanya satu saat, maka teguran daripada Allah asasnya membersihkan hati, kerana hati tadi itu yang akan mempengaruhi tindakan anggota zahir kita. Tapi kalau hati tadi itu tak bersih, tak ingat kepada Allah, tak ingat kepada dosa pahala, maka tindakan zahir kita tadi itu akan buat apa sahaja dalam nak memuaskan nafsu kita tadi. Dan setiap hari Allah Ta'ala memandang ke dalam hatimu, lalu ia berfirman, kenapa engkau hanya memberikan perhatian kepada selain daripada aku, sedangkan engkau dikelilingi dengan ihsanku? Apakah engkau sebenarnya tuli dan tidak dapat mendengar lagi? Kenapa hanya fikir pandangan manusia saja, sedangkan kita tidak memikirkan pandangan Allah? Walhal sekeliling kita, kita hidup tu dengan ihsan Allah. Nyawa Allah Ta'ala bagi, pandangan mata Allah Ta'ala kurniakan, hidung boleh bernafas, mulut boleh bercakap, telinga boleh mendengar, tangan boleh menghayun, kaki boleh melangkah, perut boleh kita panggil nak menghadam, memproses makanan. Bukankah semua itu ihsan daripada Allah? Mengapa kita masih lagi hanya memikirkan pandangan manusia pada kita, tapi kita tak memikirkan pandangan Allah pada kita? Maksud katanya, bila kita fikir pandangan Allah pada kita, kita akan memastikan setiap kehidupan kita, masa dia adalah masa yang bermanfaat dan menambahkan pahala di sisi Allah. Sama sekali kita tidak akan melakukan perkara yang boleh mendatangkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup ni pun dengan ihsan Allah. Kadang-kadang kita lebih takut kepada manusia daripada Allah. Kita lebih memikirkan pandangan manusia daripada pandangan Allah. Maka inilah yang silap dia. Takut manusia kata kita ni sekian. Maka kita turut kata dia. Turut tak ada masalah selagi tak cakap. Tapi bila Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala kata, maka perihal tersebut, maka kita fikirkanlah. Sebab itu apa sahaja kerosakan yang berlaku adalah kerana sikap manusia itu sendiri. Tangan-tangan dia tu yang telah melakukan kerosakan. Islam dah kata lebih awal, jaga kebersihan. Ambil wuduknya, kita bangun daripada tidur, kemudian disarankan kita membersihkan dua pergelangan tangan kita terlebih dahulu, kemudian baru kita berwuduk dalam keadaan yang sempurna. Islam dah kata, makan dengan kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maka jangan sampai nak ada satu penyakit barulah kita terfikir. Itu pun Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi peringatan. Tapi nak katanya Islam dah letak benda tu terlebih awal. Sebab itu dalam tempoh sekarang ni, apa sahaja perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, mesti ada dua sudut. Satu sudut hikmah, yang kedua sudut muhasabah. Sudut hikmah daripada contoh ujian wabak coronavirus. Apa sudut hikmah dia? Apa sudut muhasabah dia? Sudut muhasabah dia, kita kena istighfar, kita kena minta ampun kepada Allah, kita kena memastikan supaya dalam tempoh kita ini kita memperbaiki hubungan kita dan amalan kita. Apa jua yang berlaku, mesti ada sudut hikmah, sudut muhasabah. Sudut hikmah supaya apa? Kita tidak merasai kecewa dan putus asa terhadap rahmat Allah. Sudut muhasabah supaya apa? Supaya kita tidak
melakukan perkara-perkara dosa ataupun mengulangi kesilapan kita yang lama. Maka begitulah disebutkan dalam peringatan ini, apatah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Taala tidak memerhatikan, melihat akan jasad rupa paras kamu, tetapi Allah melihat dari sudut hati kamu. Kalau hati itu baik, insya-Allah anggota tubuh dia akan baik. Maka bagaimana nak hati yang baik? Hati yang ada kesedaran sebagai seorang hamba Allah, maka tuntut ilmu, dahulukan dan pastikan asas berkenaan dengan fardu ain itu dikuasai dengan baik dan juga dalam keadaan yang mantap. Di samping kita teruskan dalam pengurusan ilmu fardu kifayah yang lain, serta memiliki disiplin terhadap sebarang ilmu yang kita mendalam kepadanya. Jangan sampai kita nak mendalam kepadanya, akhir sekali jadi bingung. Dengan Islam pun kita petikai. Ini kadang-kadang belajar dalam-dalam, tak tahu dalam mana dia belajar. Sampai akhir sekali, bab syariat pun dia petikai. Pelik juga tu. Kan? Belajar bab tasawuf, tapi aurat pun tak tutup. Macam mana tasawuf aurat tak tutup? Belajar bab kita panggil bab syariat Islam, tapi nak laksana syariat pun tak nak. Ini pelik sangat. Belajar bab akidah, tapi bab rezeki tak yakin kepada Allah. Ini pun bingung betul. Maka sebab itu belajar akhir sekali itu ke arah apa? Belajar akhir sekali ke arah kita kenal siapa kita, supaya kita boleh beramal, melaksanakan perintah Allah. Kerana itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku, yakni Allah, ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepadaku. Baik. Nasihat yang ke-8. Nasihat yang ke-8, iaitulah ilmu sahaja belum memberi manfaat akan engkau. Ilmu sahaja, ilmu semata-mata masih belum lagi memberi manfaat akan engkau. Kata Al-Imam Al-Ghazali, wahai anakku yang tercinta, ilmu tanpa amalan ialah gila. Bukan saya kata gila ni, Imam Ghazali yang kata gila. Tak. Ilmu tanpa amalan ialah gila. Dan amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Dia kena ada dua-dua, seiring dan sejalan. Cuma ilmu tadi tu memandu amalan. Ilmu tanpa amalan gila, amal tanpa ilmu pula adalah sia-sia. Dan ketahuilah bahawasanya ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan engkau daripada perbuatan maksiat dan belum mampu mendorong engkau berbuat taat, dan tidak akan dapat menjauhkan engkau pada hari kiamat daripada api neraka. Dan apabila engkau tidak beramal dengan ilmu yang ada pada dirimu, dan engkau tidak membuat pembetulan terhadap segala kesilapan yang engkau lakukan pada masa yang lalu, kelak engkau akan berkata pada hari kiamat nanti, menerusi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-12, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah. Maksudnya, wahai Tuhan, kembalikan aku ke dalam dunia untuk aku dapat beramal soleh. Lalu dikatakan kepada engkau, wahai si bodoh, kenapa engkau hendak kembali ke sana sedangkan engkau baru sahaja datang dari sana. Itu nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang menjelaskan dan menegaskan sekali lagi bahawasanya ilmu semata-mata belum masih lagi memberikan manfaat yang sepatutnya. Kerana apa? Kerana hasil tuntutan daripada ilmu, hasilnya adalah pada amalan. Contoh, kita tahu semayang duha tu bagus. Kita tahu, kita belajar, dalil semua kita hafal. Doa, solat sunat duha pun kita hafal. Apa hadis-hadis yang menceritakan fadilat fadilat berkenaan dengan solat sunat duha, kita tahu hadis ada berapa. Tak, tapi tak beramal. Jadi tak jadi, tak beri manfaat. Sebab itu disebutkan, dan kata ilmu semata-mata masih belum dapat menjauhkan dari engkau daripada perbuatan maksiat. Kita tahu api neraka tu panas. Kita tahu azab akhirat tadi tu sangat dahsyat. Tetapi kita tak beramal lagi. Kita masih terus-menerus buat maksiat. Tak tinggalkan maksiat yang merupakan larangan daripada Allah. Kita tahu. Tapi masih lagi tak beramal. Yakni tak meninggalkan perkara tersebut. Maka akhir sekali, maka ilmu yang kita ada tadi tu tidak menjauhkan kita daripada azab api neraka. Kita tahu fitnah tu jahat. Fitnah ni dosa besar.
Tak, maka tapi kita masih lagi bermain dengan polemik fitnah. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tegur kepada pada peristiwa hadithul ifki, fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, apabila masih ada lagi segelintir masyarakat Islam di Madinah yang ketika itu bercakap-cakap berkenaan dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lantas apabila turun wahyu selepas lebih kurang sebulan, Allah Taala peringatkan, "Ittalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim." Allah Ta'ala sebut kisah dia daripada ayat 11 sampai ayat 26 surah An-Nur. Allah Ta'ala sebut, dan ingatlah tatkala kamu berkata-kata dengan lidah kamu dan kamu bercakap dengan mulut kamu tentang suatu benda yang kamu tak ada ilmu pun, tapi sebab cakap-cakap orang. Benda yang kita panggil gosip, benda yang dipanggil seronok dalam nak kita isu panas ni. Tak, kamu cakap dan watah sabu nau hayina, kamu menyangka benda tu benda remeh. Wa huwa indallahi azim, sedangkan di sisi Allah perkara ni sangat besar. Tak, akhir sekali ditegur oleh Allah Subhanahu Wa. Sedangkan Nabi SAW dah ajar dah dalam bercakap ni, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkata benda yang baik ataupun diam daripada berkata benda yang tak elok. Maka tahu, tapi kalau tak beramal, maka akhir sekali kita juga terpalit dengan permainan fitnah media sosial. Akhir sekali apa yang berlaku? Kita berdosa. Dan kita sempat tak minta maaf kepada orang tersebut. Sebab itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala datang berita fitnah tadi, sepatutnya tak perlu nak tunggu wahyu baru dah, kerana prinsip asas dah sudah diajarkan di dalam Islam. Laula ja'u, kalau kenapa mereka tidak membawa datang 4 orang saksi. Tak, kalau mereka tak dapat nak bawa datang 4 orang saksi, maka tertolak akan tuduhan zina ataupun skandal yang dibawa oleh orang munafik itu, yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul terhadap fitnah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Safwan bin Mu'attal. Dah perlu dah ajar dah. Tahu tapi tak beramal. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dikata apa? Ilmu sahaja, ilmu semata-mata, tapi tak nak beramal, belum memberi manfaat akan engkau. Sebab itu bila semakin kita belajar, semakin kuat amalan kita. Orang yang alim asasnya huwa man amila bi ilmihi, al-alimu man huwa amila bi ilmi. Orang yang alim adalah orang yang beramal dengan ilmu dia. Bukanlah orang yang alim itu sekadar pandai petah berbicara, cakapnya sedap. Itu salah satu bonus jika Allah Ta'ala kurniakan dan dia pun belajar, Allah Ta'ala izinkan. Tapi bukan sekadar itu, kerana Al-Imam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah juga memberikan suatu nasihat bahawa untuk berjaga-jaga dengan alimun munafikun, orang alim tapi munafik. Dia tanya oleh sahabat yang lain, siapakah orang yang alim munafik? Alimun fil lisan, jahilun fil qalb. Alim pada lisan, yakni petah berbicara dia. Nak cakap dalil tu boleh, nak cakap pasal ni boleh. Tapi alimun fil lisan, jahilun fil qalb. Tapi jahil pada hati dia. Hati dia jahil. Dia pun sendiri tak yakin pada Islam. Dia pun tak nak beramal terhadap apa benda yang dia tahu tadi tu. Kerana apa? Tak ada keyakinan yang sungguh. Maka inilah hati-hati ukuran kita terhadap seorang yang alim itu sekadar. Tak sekadar, bukan tak boleh, sekadar adalah pada kepetahan berkata-kata semata-mata. Sedangkan kepetahan itu adalah satu bonus, kerana ada ramai juga orang yang alim namun dia punya kata-kata tidaklah petah dan tidaklah kita panggil mempunyai kewibawaan dalam berceramah, namun ilmu yang dia ada tadi dalam dia mengajar, dalam dia menulis, dalam dia memandu akan anak murid dan ummah tadi itu, dengan tindakan dia tadi itu adalah yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu saja 2 nasihat yang kita bacakan pada malam ini. 1 hari, 1 malam, 2 nasihat daripada kitab Ayyuhal Walad. InsyaAllah besok kita akan sambung lagi. Di ruangan komen telah saya letakkan pautan berkenaan dengan playlist YouTube yang memuatkan 15 rakaman
yang kita himpunkan sebelum daripada ini, buku yang menghimpunkan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh tekan kepada playlist tersebut, nanti dia akan keluar daripada siri 1 sampai siri yang ke-15, satu malam 2 wasiat Imam Syafi'i, habis 30 wasiat. Alhamdulillah. Dan sekarang kita sambung kitab Ayyuhal Walad, mudah-mudahan diberikan izin oleh Allah untuk dapat kita habiskan sehinggalah tamat tempoh perintah kawalan pergerakan ini. Kita doalah supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita, menyelamatkan kita daripada sebarang ujian yang tak tertanggung oleh kita, dan melenyapkan wabak coronavirus COVID-19 ini daripada dunia ini dan juga khususnya negara kita. Kita doa terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal afiyah wassalama fid dunya wal akhirah. Allahumma idfa'anna min kulli bala'in wa waba'in wa amradin wa fitanin ma zahara minna wa ma batan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemput untuk semua subscribe channel YouTube Zuhairi Saiman dan tolong sebarkan kepada rakan-rakan dan juga kenalan yang lain-lain. InsyaAllah dengan banyaknya subscribe channel YouTube Zuhairi Saiman, mudah-mudahan lagi besar dan lebih luas manfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.